Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita bagi Sarawak edisi Sabtu 26 Oktober 2024 bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Penggubalan rang Undang-Undang Baharu Negara perlu mengambil kira kepentingan secara menyeluruh serta kesan kepada Sabah dan Sarawak. Pengurusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas JKPK semakan Undang-Undang Majlis Dewan Negara, Senator Rita Sarimah Patrick Insol berkata ia bagi memastikan tidak berlaku penjanggahan bagi undang-undang yang hendak digubal. Katanya, terdapat undang-undang yang digubal sebagai Akta Persekutuan namun hanya terpakai di Sabah dan Sarawak. Oleh itu, jawatan kuasa tersebut sedang meneliti dan mengkaji undang-undang yang tidak relevan dan memerlukan pembaharuan. Kajian tersebut melibatkan kerjasama Badan Perundangan Sabah dan Sarawak serta pengamal undang-undang di kedua-dua negeri iaitu Sarawak Advocates Association dan Sabah Law Association. Kita mahukan kerjasama dan juga koordinasi di antara dua kerajaan dengan Select Committee ini untuk mengenal pasti apa undang-undang yang telah lapuk dan apa yang perlu untuk diperbaharui, dan kita telah pun cari mekanisme yang yang eloklah untuk kedua pihak. Menurut beliau lagi, jawatan kuasa tersebut mahu memastikan undang-undang baharu yang digubal tidak melanggar peruntukan perlembagaan. Malah untuk Sabah dan Sarawak ia memerlukan perhatian lebih terperinci kerana selain senarai persekutuan, terdapat juga senarai negeri merujuk kepada bidang kuasa ke atas perkara-perkara tertentu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Kuching. Kunjungan diketuai Yang di-Pertua Dewan Negara Datuk Awang Bimi Awang Alibasar. Sementara itu, Dato' Awang Bimi berkata kerjasama serta libat urus dengan Kerajaan Sarawak, Badan Perundangan Negeri serta pengamal undang-undang satu usaha untuk memodenkan perundangan negara. Ia juga untuk memastikan penggubalan undang-undang adalah berlandaskan perlembagaan. Katanya, Jawatan Kuasa Pilihan Khas semakan undang-undang diberi tanggungjawab untuk menyelaras undang-undang negeri dan persekutuan. Ia turut bertindak menangani sebarang isu perundangan merangkumi senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama termasuk hak unik Sarawak. Sementara itu, kunjungan tersebut turut disertai 3 ahli Dewan Negara, Senator Datuk Noraini Idris, Senator Abun Sui Anyit dan Senator Norita Sual. Pemakaian jaket keselamatan untuk acara sukan air seperti Lumba Perahu diharap menjadi satu kewajipan kepada peserta atau pihak penganjur. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata ia langkah penting untuk keselamatan individu terlibat. Tapi satu hari nanti saya percaya apa-apa sukan air kita mesti ada jaket-jaket keselamatan. Mungkin pada tahun ini kita akan usahakan seperti itu, galakkan mereka gunakan, tapi satu hari nanti kita akan jadikannya sebagai satu mandatory. Jelas beliau, bagi acara tahunan Perlumbaan Perahu Naga Antarabangsa Sarawak, setiap pekayut sememangnya diwajibkan memakai jaket keselamatan semasa bertanding. Oleh itu, katanya peserta Regata Sarawak juga hendaklah mengambil langkah sama walaupun mereka merasakan penggunaannya mengganggu pergerakan. Perlumbaan Naga Antarabangsa Sarawak yang telah bermula semalam akan berlangsung sehingga esok, disusuli Regata Sarawak dari 1 hingga 3 November. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Abdul Karim berkata pengusaha hotel termasuk rumah tumpangan dan inap desa perlu lebih fleksibel menetapkan waktu daftar masuk dan keluar agar lebih memudahkan tetamu. Walaupun perkara tersebut dikawal pihak hotel dan pihak berkuasa tempatan, tetapi ia perlu disesuaikan dengan keperluan pengguna. Kita tidak mahunya terlalu strict dan semuanya dikawal oleh kerajaan. Saya rasa tidak baik kerana this is hospitality industry. Ini runding siapa yang menginap di hotel. Kita tidak mahu menjadi terlalu ketat, diletakkan dalam bylaw ataupun diletakkan sebagai satu regulation.
Jelas Datuk Seri Abdul Karim, perkara tersebut dapat diselesaikan melalui rundingan antara pengusaha hotel dan pengguna dan tidak ada keperluan untuk meletakkannya sebagai undang-undang. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Kin Sing bahawa kawal selia tata cara operasi penginapan pelancong berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Sebelum ini terdapat rungutan daripada orang ramai mengenai tindakan pengusaha hotel yang sewenang-wenangnya mengubah waktu daftar masuk dan keluar hotel. Jambatan Kampung Matang di Batu Sembilan yang dahulunya roboh ekoran arus deras dari kawasan tadahan air akan dibina semula tahun ini setelah selesai proses reka bentuk dan penganugerahan tender oleh Jabatan Kejaraya Sarawak. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Dato' Insinyur Aidil Ladiwu berkata keputusan ini dibuat susulan aduan daripada penduduk kampung yang mengalami masalah perhubungan. Katanya pembinaan jambatan itu melibatkan anggaran kos RM730,000. Tender akan segera dibuka sebaik sahaja pihak JKR menyiapkan proses reka bentuk. Mengenai perkembangan projek Jalan Matang Baharu, beliau memberitahu setakat ini projek tersebut menunjukkan perkembangan positif. Pelaksanaannya mengikut jadual walaupun berdepan masalah seperti pengalihan semula utiliti air, elektrik dan telekomunikasi. Seramai 36 usahawan menyertai Sarawak Kitchen bersama Sarawak Regatta Kuching Waterfront Festival 2024 bertempat di Tebingan Kuching. Program bermula semalam dan akan berlangsung sehingga 3 November ini. Penganjurannya dilihat berupaya menarik kehadiran ramai pengunjung dengan jualan pelbagai produk minuman dan makanan tempatan. Program itu turut disertai 14 usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang menjual produk makanan kering, kesihatan dan kecantikan. Pra-perasmian program itu disempurnakan Wakil Timbalan Premier Datuk Seri Muhammad Naruddin Majais. Program tersebut anjuran bersama Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan, Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak serta jabatan dan agensi kerajaan negeri yang lain. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Sri Aman menyita 360 kg gula pasir kasar paket 1 kg dan 96 kg gula pasir jernih paket 800 gram. Ia hasil kes serahan daripada Batalion 11 Pasukan Gerakan Am PGA Batu Kawah Kuching. Pengarah KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin menerusi kenyataan media berkata turut dirampas sebuah kenderaan pelbagai guna manakala 2 wanita warga asing turut ditahan. Keseluruhan nilai rampasan dianggar berjumlah RM71,530. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Siasatan lanjut akan dilakukan bagi mengenal pasti individu atau syarikat yang terlibat dalam aktiviti atau rantaian pengedaran barang kawalan terbabit termasuk sumber barang kawalan gula diperolehi dan edaran mana-mana pihak tidak bertanggungjawab. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai ke Sagara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.